Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mana menonton kepada siaran kita pada malam ini. Pada malam ini kita akan membincangkan satu isu yang agak luar sikit daripada kebiasaan, iaitu berkenaan dengan kaum India, ya. Politik dan juga ekonomi dan juga keadaan kaum India selepas pandemik. Bersama-sama dengan saya pada hari ini iaitu saudara Ramesh Rao Krishna Naidu daripada Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin, yang mana selalu memperjuangkan isu-isu berkaitan dengan kaum India dalam negara ini. Terima kasih kepada saudara Ramesh kerana bersedia bersama kami pada hari ini. Baiklah, ya. Kalau boleh kita kenalkan diri dulu, saudara Ramesh. Saya seperti biasalah tetap dengan jiwa Barisan Nasional. Sebelum itu saya nak ucapkan salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam keluarga Malaysia kepada semua di sana dan para pendengar dan yang tengah lihat live video inilah. Dan terima kasih kepada moderator yang jemput saya hari ini, sebab sekian lama saya pun tak muncul dalam media. Sebab banyak yang ingatkan saya ni dah diam, dah tak nak lawan. Tapi dalam Facebook dengan Twitter kita teruskan kita punya perjuangan. Ya. Sebab kita tahu apa yang Barisan Nasional mampu buat untuk negara. So jadi terima kasihlah sekali lagi kerana jemput saya untuk membincangkan hal-hal ekonomi ni. Okey, baiklah, ya. Kalau kita lihat sebenarnya dalam tempoh kebelakangan ni memang kita berhadapan dengan pasca endemik, dengan pasca pandemik, ya. Yang mana kita ni lihat bahawa antara yang terkesan juga di dalam pandemik COVID ini ialah mereka-mereka daripada kaum India juga. Ya. Okey, jadinya boleh tak diceritakan sedikit berkenaan dengan situasi semasa sekarang? Okey, sebelum itu saya nak nak cakap sedikit kenapa kalau dilihat sejak 2018 ataupun sejak ke belakang ini kita tengok ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Singapura, banyak negara-negara dalam Asia ni dah bertambah maju, dah jauh meninggalkan Malaysia. Puncanya yang sebenar-benarnya nilai Singapura naik dah sekarang rasa dah 3 kali ganda, tak silap saya. Sebab di Singapura tak ada Pakatan Harapan, dia tak ada Lim Guan Eng, dia tak ada Raja Songsang Rafizi, Formula Songsang, Lim Guan Eng, Anwar Ibrahim, memang tak ada. Baik di Indonesia pun memang dah tak ada dah. Sebab di Singapura ni bila dia tengok penghasut, pemfitnah, dia terus tangkap. Dan hukuman pula bukan ringan, hukuman dia berat. Tetapi di Malaysia di sebaliknya. Kita dah cuba lawan sebaik yang mungkin terhadap pemfitnah, penghasut sejak 2013 bila Mahathir dah memulakan serangan terhadap Datuk Seri Najib. Dengan drama dia, kononnya Datuk Seri Najib jual negara kepada China, dia rompak duit 1MDB dan terbukti yang duit SRC itu bukan daripada 1MDB. Jadi sejak ke belakang ni banyak kebenaran dah mula terjawab, dah terbongkar. Dan bagaimana Datuk Seri Najib diaibkan oleh hakim yang dibongkarkan oleh Raja Petra tempoh hari. Jadi masa di zaman Barisan Nasional, salah satu punca kita tidak ambil tindakan tegas terhadap penghasut dan pemfitnah. Dan sekarang Perdana Menteri kita pun daripada Barisan Nasional. Saya di sini saya minta dekat Datuk Seri Ismail Sabri bertegaslah sedikit. Sebab saya tengok plan ekonomi Datuk Seri Ismail Sabri ini memang baik, memang terbaik. Tetapi subsidi yang kekalkan ni kita jangan lupa, sebab kadang-kadang subsidi yang terlampau pun boleh menjejaskan ekonomi negara.
kalau tiada perancangan yang betul. Betul. Kenapa Datuk Seri Najib kenalkan GST pada tahun 2015? Dia dah tahu apa yang akan berlaku. Dia dah rangka satu plan, blueprint sehingga 2050. Pasal tu kalau tengok kereta dia PM50. Bermakna dia dah buat blueprint dengan GST ni, bagaimana cukai kita boleh dapat. Satu dunia negara-negara maju dah laksanakan GST, tetapi sayang 1000 kali sayang, apa yang dicanangkan, apa yang diplan secara baik oleh Datuk Seri Najib, dengan sekelip mata buat hancurkan semua kebaikan untuk negara. Mana cakap GST ni tak baik. Dekat Singapura masa pandemik ni, dia orang sekarang tengah naikkan ke 900. Saudi pun naikkan GST di atas alasan untuk mengkukuhkan ekonomi. Begitu juga dengan UAE dan banyak negara. Jadi ekonomi ni, hala tuju kemajuan negara ni bergantung kepada kepimpinan dan ketegasan kita terhadap pemfitnah. Kalau kita terus berlembut, kalau kita terus masih lagi tidak apa, maka tu saya rasa kalau pemfitnah ni dibiarkan saja, tambahan lagi Raja Formula Songsang pula dah menang timbalan presiden, dan mungkin cara dia nak menghasut mungkin 3 kali lebih keras lagi daripada sebelum ini. Jadi eloklah Datuk Seri Ismail Sabri membuat sesuatu untuk menangani isu hasutan dan fitnah. Ini yang saya nampak. Malaysia ni boleh maju, bukan tak boleh maju, tetapi dengan macam pelabur, banyak pelabur yang saya jumpa, mereka ni agak gusar, agak risau untuk masuk ke Malaysia. Sebab nombor satu, kabinet yang tidak lengkap, yang saya boleh kata kabinet flip-flop lah. Flip-flop, macam KPDN-KK tak dapat membantu Perdana Menteri. Banyak kementerian yang memberi masalah kepada Perdana Menteri. Dia bukan membantu, dia menyusahkan pula Perdana Menteri, sehingga Perdana Menteri pula kena jawab. And then ada pula parti yang mula kata nak tuntut ini jawatan milik kami, macam PPBM. Ini semua menakut-nakutkan pelabur. Dan kes Datuk Seri Najib juga di mahkamah juga cukup menakutkan pelabur. Sebab katakan saya ni pelabur, saya datang ke Malaysia, saya labur 1 bilion, tetapi saya tak dapat keadilan. Pelabur mana yang berani masuk ke Malaysia? Betul. Jadi saya bukan pertikai bidang kehakiman, tetapi dengan bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh Tan Sri Syafiee, iaitu Peguam Datuk Seri Najib, saya minta kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri elok buat sesuatu untuk kembalikan keyakinan pelabur dan rakyat terhadap sistem kehakiman negara dan kerajaan. Ini paling penting yang saya nampak sekarang. Itulah yang paling penting sekali. Yang paling penting untuk meyakinkan semula pelabur dan rakyat, paling penting. Okey, baiklah ya, kita kembali kepada tajuk asal kita. Ini dah kira ini dah kira kita out course ni lah. Okey, baiklah ya. Dalam keadaan situasi semasa ni ya, apa yang kita boleh nampak daripada kaum India ya berkenaan dengan situasi ekonomi mereka? Okey, sekarang saya memang saya berjumpa dengan Datuk Seri Ismail Sabri dalam 2 bulan yang lepas untuk meyakinkan semula undi kaum India untuk kembali ke Barisan Nasional. Saya ada bagi beberapa cadangan kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Yang pertamanya sekali saya kata, dia ada 4 faktor. Yang pertama, bagilah cuti Deepawali 2 hari. Jadikan cuti Deepawali ni 2 hari. Sebab bukan semua, ada yang duduk di Johor, kena balik ke Ipoh, yang duduk kat Singapura takkan 1 hari kan. Yang itu yang pertama, 2 hari untuk cuti umum, Deepawali. Yang pertama. Yang kedua,
Kaum India ni minority kat Malaysia. Ya, betul. 7%. 7% ni tidak sekali-kala mampu menggugat kedudukan Bumi Putra maupun kaum Cina yang 14% ni. Ya. Apa yang saya cadangkan yang kedua ni ialah pendidikan percuma untuk pelajar-pelajar cemerlang bermula daripada SPM, STPM sehingga ke universiti. Pelajar-pelajar cemerlang, kalau kita tengok setahun dalam SPM, pelajar cemerlang mungkin dalam 10 orang, mungkin 15. Ya. Taklah banyak sangat. Kalau pergi STPM pun mungkin dalam 10-15 saja dapat kelulusan penuh 9A, 8A. Dan pergi juga, begitu juga dengan universiti. Bila masuk universiti, kita boleh kira berapa orang yang dapat keputusan yang cukup cemerlang. Boleh kira. Memang kurang. So yang itu yang kedua. Yang ketiga, jaminan pekerjaan untuk siswaza cemerlang. Siswaza cemerlang. Macam contoh, saya juga diberitahu doktor-doktor yang belajar baik di negara, baik di luar negara, bila mereka balik ke negara, mereka kena berkhidmat dengan kerajaan untuk 2 tahun. Betul. Untuk diserapkan ke dalam hospital kerajaan, dia ada banyak birokrasi. Betul. Ada banyak birokrasi. Ini sesuatu yang merisaukan keadaan, yang boleh mengakibatkan banyak doktor berhijrah bila ada birokrasi. Jadi kita kena alihkan birokrasi ini dan bagi peluang yang sebaik yang mungkin. Kita kekurangan doktor sebenarnya. Betul. Sebab minggu lepas pun ada juga seorang anak ada doktor, anak kawan saya minta saya tolong recommendkan kepada JPA ke SPA demi interview. Saya pun pelik juga, kenapa pula saya perlu sokong. Tak, dia macam ni, macam tu, dia ada birokrasi ni. Saya pun tak tahulah sebab saya pun bukan doktor kan. Jadi saya pun minta dekat Datuk Seri Ismail Sabri yang cemerlang ni, serapkan mereka terus ke dalam kerajaan. Sebab tiap-tiap tahun ada yang banyak yang bersara pun. Yang akan diserapkan mungkin dalam 15-20 je. Tak banyak pun. Untuk jawatan tertinggi. Mungkin untuk timbalan ketua pengarah ke, kan? So itu yang saya beritahu dekat Datuk Ismail Sabri. Yang keempat, jaminan perumahan untuk kaum India, khususnya kaum India. Macam Prima, bagilah kuota untuk kaum India. PPR, bagilah kuota untuk kaum India. Sebab kalau kita nak beli rumah-rumah swasta ni, contohnya di Penang, projek mewah diutamakan, projek murah diabaikan. Baik di Selangor, baik di Pulau Pinang. Semua tempat macam tu sekarang. Macam dekat Selangor ni, kalau nak beli rumah mampu milik di bawah kerajaan Selangor, yang pertama dia tanya, you ahli mana? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Baik bantuan hari itu banjir pun, saya dimaklumkan you kena ada kad keahlian parti. Jadi ini salah satu yang perlu kita lihat, yang perlu kita pantau sebaik yang mungkin. Tapi dengan kepimpinan yang sedia ada dengan Datuk Seri Ismail Sabri, saya rasa dia dengar suara kita. Macam bila bosku desak untuk pengeluaran 10,000, bila Muhyiddin kata tak boleh, bila Menteri Kewangan kata Malaysia akan bankrupt kalau duit TWSP dikeluarkan, kan? Jadi terbukti tak betul lah. Jadi saya minta dan mohon sangatlah Datuk Seri Ismail Sabri akan dengar apa yang disarankan di sini lah. Ini cadangan, bukan paksaan. Saranan aja. Sebab kita nak lihat Barisan Nasional kembali berkuasa 2/3 di Putrajaya. Betul. Sebab tanpa 2/3 Barisan Nasional, tanpa kerajaan Barisan Nasional, pelabur takkan masuk. Pelabur tak masuk, betul. Sebab terbukti bila 2018 Pakatan Harapan ambil alih kerajaan, banyak pelabur lari. Sampai Hyundai lari, Grab pun lari, kan? Banyak yang dah lari.
Okey. Yang si poker tu pula asyik bergaduh je dengan semua orang negara. Ya. Semua orang, semua negara. Itu je dah. Itulah dia. Okey. Okey, baiklah ya. Kalau kita lihat sekarang ni daripada apa yang diceritakan oleh saudara Ramesh tadi, ya, ianya melihatkan bahawa kaum India ni lebih banyak kepada lebih banyak mereka mahukan kepada jaminan-jaminan pekerjaan, mereka mahukan kepada jaminan perumahan, ya. Dan juga mereka mahukan supaya kehidupan mereka ini menjadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Ya, sebab ada yang dulunya bekerja di kampung, daripada estate pindah ke bandar dan sebagainya, ada berlaku migrasi. Jadinya sekarang ni, ya, apa lagi yang kita boleh cadangkan lagi untuk kita ni meningkatkan kepada kualiti hidup kaum India? Sekarang saya, kalau kita tengok macam polis di Raja Malaysia pun perlu main peranan dalam isu ni. Kita tidak mahu gejala-gejala sosial, masalah sosial di kalangan kaum India meningkat. Sebab bila ada isu terus kata ini India gangster, India gangster. Bagi saya kita perlu membina satu untuk kaum India ni, untuk melabelkan kaum India ni generasi profesional. Kalau kita pergi Amerika ataupun ke Europe, keturunan kaum India ni, tak kira lah Punjabi ke apa ke, mereka dikenali sebagai profesional di Europe. Di Europe. Di Europe. Kalau kita pergi Europe, kaum India ni you tak boleh nampak dia buat kerja yang tak betul. Semua profesional. Banyak peguam, doktor ni semua. Begitu juga di Amerika. Di Europe, penduduk yang India di Europe ni lebih daripada apa yang mereka di Malaysia. Lebih lagi. Tapi mereka semua boleh jadi dilabelkan sebagai profesional. Kenapa tidak di Malaysia? Jadi kerajaan perlu perhalusi dan cari satu mekanisme bagaimana untuk mengubah yang 7% ni menjadi generasi profesional yang akan datang. Sebab Datuk Seri Najib memang pernah buat blueprint untuk mengubah image, untuk menaikkan balik image kaum India. Memang dah buat, tapi dah disampahkan. Jadi kena buat balik lah. Ini amat penting. Kena buat balik. Ini amat penting. Sebab saya sebagai kaum India, saya tak mau kaum saya dikenali sebagai gangster, tarik kereta, pau restoran, pau pub, macam ni tak boleh. Kita mau satu kehidupan yang dianggap sebagai golongan elit, bukan golongan multimillionaire elit, golongan yang profesional. Just a decent life lah. Macam you tengok, Zionis ni, Yahudi ni kecil. Tetapi pengaruh dia dalam dunia ni. So saya bukan kata kaum India ni Yahudi, bukan. Tetapi saya minta kerajaan untuk menilai semula bagaimana untuk menjadikan kaum 7% ni sebagai kaum yang berdedikasi, yang berwawasan, yang boleh mampu membantu bina negara. Okey, jadinya kita mahu melihatkan anjakan betul, kepada kaum India ni supaya mereka jadi lebih baik lagi daripada apa yang berada sebelum ni. Sebab kita nak mereka dikenali sebagai golongan profesional. Sebagaimana yang berlaku di Europe, sebagaimana berlaku di Amerika, di mana-mana di luar negara. Okey, baiklah ya. Situasi masa pandemik kemarin, apa kesannya? Kesannya amat buruk. Bukan untuk kaum India saja. Ni bapak lockdown ni, sebab dia punya KP Dila, macam-macam ni, dah banyak orang yang dah gulung tikar. You percaya tak, bila masalah makanan berlaku, saya dengan beberapa kawan buat protes. Kita bising dekat dekat PWTC. Kita desak Tan Sri Muhyiddin untuk laksanakan food bank dengan kadar segera. Tapi terima kasihlah, dalam 48 jam Tan Sri Muhyiddin umumkan food bank untuk semua parlimen.
Tetapi food bank tu cara pengedaran pun saya was-was juga. Sebab ada yang letak gambar dalam tahu kan. So sana pun ada juga banyak yang terasa, bukan kaum India saja terasa, semua yang terasa. Semua orang terasa. Maksudnya apa, dalam keadaan sekarang ni memang memang semua orang terasa. Yes, memang. Bukannya hanya pada kaum India tertekan, saja. banyak yang tertekan lah. ya. Jadinya sekarang ni apa, dalam jadinya sekarang ni kita untuk menyelesaikan masalah ini, jadinya kita perlu mengorak langkah yang lebih lagi lah untuk perlu ada satu perancangan yang teliti. Perancangan yang teliti tanpa gangguan. Tanpa gangguan. Kita perlu pastikan segala perancangan mungkin kita boleh ambil balik apa yang telah dicanang kalau Datuk Seri Najib tahun 2017 tak silap saya, betul, untuk blueprint kaum India, ambil balik, laksanakan, kembalikan blueprint. Sebab bila Pakatan Harapan perintah, saya tak nampak blueprint untuk kaum India. Betul. Tak ada pun. Yang mereka siang malam macam main kompang, Najib aja. Mereka tak pernah sebut pun. Macam contoh, si Puaka Mahathir ni bila dia kata 1MDB lah, Malaysia dah lingkup lah, itulah inilah. Tapi sehingga hari ni tak ada seorang pun memberitahu nilai aset 1MDB. Pernah dengar tak? Ada tak mereka pernah cakap nilai aset 1MDB? Tak pernah. Kenapa? Sebab kamu cuma cakap hutang aja. Hutang tu pun you cakap, saya beli kereta bernilai RM50,000. Betul. Campur dengan bunga, dia jadi mungkin RM80,000, RM70,000. Kamu cakap hutang bertambah dengan bunga. Tetapi kamu tak cakap nilai yang kita akan dapat balik bila kita jual. Macam contoh Menara TRX, Bandar Malaysia. Jadi ini adalah satu kerja bodoh lah. Ni ulang-ulang hutang 1MDB. Sebab yang isu-isu penipuan hancing ni bukan sedikit sebanyak, telah banyak mempengaruhi kaum India pada masa itu. Banyak mempengaruhi. Sebab saya nak beritahu di sini, saya nak ulang sekali lagi, Datuk Seri Najib adalah salah satu Perdana Menteri yang pertama dalam sejarah Malaysia yang berkunjung ke Batu Cave masa Taipusan. Dia adalah Perdana Menteri yang pertama. Dan dia juga Perdana Menteri yang pertama meluluskan banyak sekolah-sekolah Tamil. Betul. Yang bertaraf, memang bertaraf baik kalau kita pergi tengok. Dekat Kota Raja ada sekolah. Memang kualiti sekolah dia memang terbaik. Sama macam sekolah kebangsaan biasa. Bukan lagi yang satu tingkat, bukan kualiti yang macam dalam estate. Dia nakkan kualiti yang terbaik. Malahan untuk makluman, Perdana Menteri Narendra Modi pun cukup tertarik dengan apa yang dibuat oleh Datuk Seri Najib untuk kaum India di Malaysia. Dan untuk makluman juga, di Singapura tak ada sekolah Tamil. Tak ada. Vernacular school tak ada. Jangan pergi jauh, kau pergi India tak ada sekolah kebangsaan Tamil. Tak ada. Dekat South India tak ada sekolah kebangsaan Tamil. Bahasa language dia utama Hindi. Okey. Dalam dunia, di Malaysia sahaja ada sekolah Tamil. Dalam dunia banyak yang tak tahu. Sebab India pun tak ada. Sebab India pun masih lagi menggunakan bahasa Hindi sebagai dia punya bahasa rasmi. Agak menarik perkara tu. Jadi ini banyak yang lupa lah. Jadi sebab pemimpin politik, saya minta terjemahkanlah, sampaikan kepada rakyat kaum India ni semua sumbangan Barisan Nasional. Ni Pakatan Harapan hari-hari duk kata Melayu resis, UMNO resis, BN zalim. Saya nak jawab satu sajalah. Kalau UMNO resis,
Kalau BN Zalim 10 terkaya di Malaysia siapa? Melayu ke? Bukan Melayu. Ha? Bukan Melayu. Jadi mana datangnya BN Zalim UMNO racist? Yes. Tak tahu mana. Ni saya nak tanya dekat kaum mancing DAP ni. Ya. Selalu kata Melayu rompak, UMNO rompak, UMNO rompak. Ada itu yang Anwar Ibrahim miskin? Tak ada. Tengok tak? Pernah miskin. Siapa pernah tengok yang nilai harta yang dimiliki oleh Pakatan Harapan? Anwar Ibrahim berapa tahun duduk dalam penjara? 6-7 tahun. Lebih kurang gitu. Okeylah, timbalan Perdana Menteri sampai tahun 1997. 97. Lepas tu masuk penjara. Ya. Lepas tu masuk balik. You mampu pula beli maligai dekat Kajang. Cara you kehidupan harian kamu macam Perdana Menteri tau. Betul. Cumanya tak ada outrider. Itu aja. Itu saja. Tak ada outrider, tak ada bodyguard macam Perdana Menteri. Ya betul. Selain macam tu, semua macam tengok macam maligai. Dari mana datangnya duit tu? Ya betul. Kan? Tapi kita tak pernah kacau pun. Jadi sudahlah, tak payah nak provoke lagi. Kita sekarang negara kita ketinggalan jauh dengan negara-negara lain. Ini ada lagi satu saya nak beritahu. Ramai yang tidak tahu siapa sebenarnya yang bagi idea-idea untuk pembangunan ni. Banyak yang tak tahu. Saya nak beritahu. Okay. Saudi, Qatar, Ya. UAE, China One Belt One Road. Obor ni bila dibentangkan oleh Xi Jinping, yang menjadi penasihat untuk obor ni Datuk Seri Najib. Untuk makluman, Dubai pula Datuk Seri Najib hantar Datuk Idris Jala untuk membantu pembangunan Dubai. Untuk makluman. Dan hari ni kalau kita tengok dekat Saudi, negara yang dah mula ada teknologi yang canggih-canggih, siapa di sebaliknya? Sebab tu empat negara ni cukup sayang dengan Datuk Seri Najib. Ramai yang tak tahu. Ini saya nak beritahu ni. Itulah dia cerita dia. Datuk Seri Najib salah seorang Perdana Menteri Malaysia yang boleh berjumpa four eyes bersama Xi Jinping. Private meeting. Makan private. Dia Xi Jinping, Datin Seri Rosmah dengan isteri Xi Jinping. 4 orang dalam bilik. Mana pernah berlaku? Tak ada. Negara komunis lah, dia takkan layan lah ni benda semua. Betul. Sebab mereka tahu kebijaksanaan Datuk Seri Najib. Malahan bekas Perdana Menteri Australia kata Malaysia ni bertuah kerana memiliki seorang Perdana Menteri yang pakar dalam ekonomi. Masalah Datuk Seri Najib cuma satu, dia bukan orang politik. Dia tak suka pusing-pusing. Ini lagi satu saya nak beritahu. Ni Mahathir hari-hari kata Najib ni pencuri. 2.6 bilion, katakanlah dia curi pun, bagi saya duit tu kecil lah. Kecil. Kalau dia nak rompak 100 bilion, mudah. Betul. Dia buat satu projek bernilai 1 trilion. Dia minta 10%, 100 bilion. Dia boleh kata, Ramesh, ambil 100 bilion ni, you park dekat Amerika. Bila saya bersara esok, you bagi balik boleh. Boleh tak boleh? Boleh. Kenapa dia bawa maksud ini? Ini banyak orang tak fikir. Cubalah fikir. Sampai Raja Arab datang ke Malaysia, beritahu betul lah ni duit saya. Okey, jadinya sekarang ni daripada cerita yang diceritakan oleh Sir Ramesh ni, nampaknya kita melihat bahawa ada suatu pengharapan daripada kaum India yang mahukan kepada Datuk Seri Najib kembali menerajui negara ini. Betul ke tidak? Saya memang kita boleh katakan Datuk Seri Najib ini yang terbaik, pilihan yang terbaik. Tetapi kebolehan Datuk Seri Ismail Sabri pula kita baru nampak singkat. Tapi adalah elok, adalah molek jika Datuk Seri Ismail Sabri dan bosku duduk semeja untuk membincangkan hala tuju ekonomi negara. Hala tuju ekonomi negara. Sebab
Datuk Seri Najib ni kepakaran dia dalam ekonomi. Ya, betul. Dia bab politik ni dia tak faham. Dia tak pandai. Yang tikam-tikam belakang memfitnah orang ni dia tak suka. Dia tak suka. Bila 2015 bila saya bawa balik bukti Sarawak Report dibayar oleh puaka untuk menjanamkan Datuk Seri Najib. Okey. Ini bukan cakap tipu. Datuk Seri Najib kata, saya takut Tun Mahathir ni mati dalam lokap, dia kata, kalau kita dakwa dia. Yalah. Dia risau. Dia kata dia ni, saya tengok dia macam ayah anda saya. Saya saksi di Jalan Duta. Punyalah baik. Sampai bekas ketua polis negara pula cakap, sir, you are giving away to Cobra. The Cobra will bite you. Ngam jadi. Jadi adalah elok untuk seorang politik dan pakar ekonomi berganding bahu demi untuk kemajuan negara. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus lah. Ya. Jadi kita mengharapkan adanya suatu kesinambungan di antara kedua pemimpin ni. Betul. Supaya kita dapat tapi dalam majlis pemangkin ekonomi ni Muhyiddin ni sudahlah. Tapi itulah ya. Dalam keadaan sekarang ni ya, Datuk Seri Ismail Sabri dia masih lagi berada dalam suatu keadaan kerajaan yang mana coalition. Ya, betul. Kerajaan fragile. Dia terlampau apa ni. Sebab saya pun kadang-kadang muskil tu. Saya pun kesian juga tengok Datuk Seri Ismail Sabri. Macam dia keseorangan tau. Dia macam dia terkapai-kapai bila dia nak buat sesuatu. Ada kementerian tak sokong, itu tak sokong, ini tak sokong. Tapi bab subsidi ni pula bila Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan bantuan-bantuan bagus, bukan tak bagus. Tetapi dengan masa yang sama juga tak betul letak je. Ada air lagi. Dengan masa yang sama juga kita kena ambil iktibar daripada apa yang berlaku di Sri Lanka. Okey. Sri Lanka bila mereka menurunkan cukai, menambahkan subsidi, kerajaan dah hilang pendapatan. Betul. Jadi untuk kita kena sustain, kita perlu sustain. Kita perlu kembalikan GST, cukai yang paling telus. Macam di Singapura, dia naikkan GST, cukai korporat. Lepas tu dia bagi kemudahan dan bantuan yang terbaik untuk rakyat dalam segi nilai. Masa lockdown pandemik, Singapura adalah salah satu negara yang mampu beri cash yang tertinggi. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia, negara yang kita tengok, ekonomi dia tak bagus. Jokowi mampu bantu sebab apa? Sebab mereka ada GST. Sebab tak ada GST, kita kehilangan 30 bilion setahun. Betul. SST ni membantu tauke-tauke untuk lari daripada cukai. Itu ceritanya. Yang kepanasan ni, Pok Hancing ni, DAP ni, sebab tauke-tauke semua semuanya bawa lari cukai. Itulah pasal. Bila tauke-tauke semuanya bawa lari cukai. Jadi apa yang ada lagi yang kita nak bagi pada orang? Kan, tak kira lah macam Lim Kim Yew, Lim Kim Yew, The Mines tu, dah berapa lama lari cukai dulu. Bila GST masuk sangkut. Dia punya marah. Betul? Kan? Tambah-tambah pula main pula kawan baik Puaka Mahathir. Faham je lah. Kan? Jadi bukan untuk sekadar kaum India, bantuan untuk kaum India saja, tapi bila kita kembalikan GST balik, ini akan membantu semua orang. Sebab tengok, Malaysia ni negara yang berdaulat. Kita ada raja-raja Melayu. Actually Malaysia ni negara bertuah. Jadi janganlah dengan kabinet 3 suku ni kita jadikan negara ni jadi negara haprak. Jadi saya kadang-kadang sedih jugalah. Saya cuba nak pertahankan Datuk Ismail Sabri sebab kesilapan kementerian lain. Tapi apakan daya saya? Betul. Kan? Kita bukan ada kepentingan pun. Kita cuma penyokong Barisan Nasional yang mahukan Barisan Nasional
untuk tadbir negara. Itu sahaja. Itu sahaja ya. Itu sahaja. Okey. Jadinya sekarang Sebab saya tak nampak yang lain boleh tadbir negara. ya betul. Nah, sebab Okey, baiklah ya. Kita simpan dulu jawapan tu Okey. Dalam keadaan sekarang ini ya, adakah perlu antara dua perkara? Sama ada rombak kabinet atau bubar? Bagi saya Bagi saya Ya. jalan yang terbaik adalah bubarkan parlimen. Sebab Barisan Nasional telah terbukti rakyat kehausan nak hendakkan semula pemerintahan Barisan Nasional melalui 7 PRK. 7-0 kita menang. Betul. Dan di Johor kita menang, di Melaka kita menang bergaya. Sabah sebab apa dah ada protes. Tiba-tiba PPBM dah ada sana. Jadi sepatutnya UMNO lah yang mampu tubuhkan kerajaan di Sabah. Tapi bila PPBM bulan Haji dihirup, lepas tu masa peringkat permulaan semuanya nampak baik. Betul. Tetapi bila-bila tengok-tengok adalah double game. Nak gunakan Datuk Seri Najib, baik tak payahlah kan. Tapi bagi saya demi untuk negara, kestabilan negara, demi untuk ekonomi negara, demi untuk kebaikan rakyat, adalah elok bubarkan parlimen. Tak apa. Kita bubarkan parlimen. Kita bubarkan saja parlimen. Bubarkan saja. Itu jalan yang terbaik saya nampak. Itulah saja. Itu saja. Rombakan kabinet, you nak buat apa? Kalau you rombak kabinet, PPBM ni sebenarnya sampah sarap yang dipecat oleh UMNO. Sampah sarap yang tak berkualiti. Betul. Yang lompat ke PPBM yang daripada UMNO tu lain. Yang masa penubuhan PPBM tu semuanya sampah sarap yang tak boleh pakai. Muhyiddin, sejarah Muhyiddin, dia jadi Menteri Besar Johor. Berapa banyak projek sampai hari ini 6 bilion projek tu sampai hari ini jadi gajah putih. Sultan murka dengan Muhyiddin ni. Betul. Jadi kalau nak berombakan kabinet, you nak letak siapa dalam jadi kabinet? Yang timbalan menteri Kementerian Belia dan Sukan tu yang suruh cetak duit, yang itu. Okey, kalau rombakan kabinet, kita tak boleh ambil 100% Barisan Nasional pun. Betul. Jadi macam mana? Nak rombak kabinet, you nak letak siapa? Okey, saya tanya dekat. Kena tanya pula Saya tak nampak. Saya pun tak nampak. Saya pun rasa tak ada. Lepas tu you apa perlu letak senator jadi menteri? Buang duit. Betul. Lebih baik kenapa tak ada ahli parlimen dia? Betul. Lebih baik Dewan Negara hanya dikekalkan sebagai Dewan Negara. Betul. Tak payahlah orang Dewan Negara ni jadi menteri. Betul. Tak perlu, sudah cukup. Unless lah kalau katakan kalau nak buat rombakan kabinet dengan menteri-menteri yang serba boleh. Okey, kalau you nak macam daripada Barisan Nasional yang tewas hari itu yang serba boleh, yang saya nampak macam Datuk Seri Rahman Dahlan. Bijak, tapi sayang tewas. Macam Datuk Seri Zamri, bekas Menteri Besar Perak, dia lah macam banyak yang tak tahu Datuk Seri Zamri ni sebenarnya salah satu daripada arkitek pembangunan Selangor masa Kitoyo jadi Menteri Besar. Datuk Seri Zamri ni dia, saya rasa masa tu dia jadi pengurusi In Mind. The blueprint, semua blueprint Selangor apa yang dilihat hari ni adalah daripada In Mind. Yang disambungkan daripada 2008, Tan Sri Khalid disambung balik. In Mind punya kerja. Ini bukan Pakatan Harapan ni idea lah. Banyak yang tak tahu. Jadi idea yang canggih daripada sana pun sebenarnya kalau ikutkan asalnya dulu masa zaman Datuk Seri Najib, mereka cukup bangga Penang maju, Selangor maju. Kalau Datuk Seri Najib tak berusaha bawa balik pelabur, tak ada pelabur dalam Selangor dengan Penang. Betul. Ini Anwar Ibrahim kata ni pakar ekonomi. Berapa pelabur you bawa masuk? Tak ada. Habis?
Oh, saya masa jadi Kementerian Kewangan itu surplus itu. Dia pun bahlul. Masa dia jadi Menteri Kewangan, jumlah penduduk Malaysia berapa? Berapa sekolah yang kita kena bantu? Berapa hospital yang kena bantu? Betul. Hari ini berapa jumlah penduduk Malaysia? Masa dia kena pecat, jumlah penduduk Malaysia dalam 16-17 juta. Sekarang dah 30 juta. 32, 33. Dia ni kadang-kadang merapu, macam terlebih ketum. Terlebih ketum pula. Kita cakap kadang-kadang nampak kasar lah, tapi bila cakap lembut tak faham. Betul? Tak faham. So, tak faham. Saya cabar satu aja. Kalau betul lah Rafizi ini apa ni Raja Formula Songzang ni, boleh mampu turunkan harga rumah itu ni, kenapa kamu tak boleh buat di Selangor dengan Penang? Kenapa DAP tak boleh terima you punya idea? Rumah Selangor pun 200-300 ribu juga. Buatlah di Selangor dulu, buktikanlah formula kamu boleh jalan. Betul. Pembuatan rumah tak perlu ke pergi pusat. Pada akhirnya akan puas balik ya? Ini penyokong PKR pun kadang-kadang Allah. Saya dulu orang PKR DAP, aku tahulah. Aku tahu. Jadi kita sekarang sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlu fikirkan masa depan Malaysia dan untuk generasi yang akan datang, termasuk anak saya, anak kamu, semua. Kita fikirkan yang terbaik, sebab Barisan Nasional dah terbukti sejak tahun 1957, masa tu perikatan, lepas tu kita jadi Barisan Nasional, dah terbukti. Tapi itulah je, kekangan kita sekarang ni cuma pada kerajaan campuran yang ada pada hari ini. Itulah saja. Saya cukup kesian dengan Datuk Ismail Sabri. Sebenarnya Datuk Ismail Sabri ni, bagi pandangan saya, saya dah kenal lama dia. Dia ni bijak sebenarnya. Sebab dia boleh, dia tunjukkan potensi dia bila dia hapuskan kartel masa jadi Menteri Pertanian. Kalau you ingat lagi. Betul. Bila dia buat tak ada orang tengah, banyak orang boikot. Banyak orang buat kacau. Tapi sayanglah dia kena transfer ke Kementerian Luar Bandar pula. Kan, sebab isu kartel. Isu kartel. Sebab kartel pun main peranan juga dalam kabinet kadang-kadang ni. Ada kartel, dia penyumbang dana politik untuk segelintir menteri. Kita tahulah. Itu biasalah. Kita tahulah siapa yang kartel-kartel tu. Tapi nak cakap pun nanti kita macam kena tai kat muka balik kan. Tak boleh lah cakap banyak pun. Tapi usaha bagi saya, Datuk Ismail Sabri ni memang bijak. Sebab masa dia jaga KPDNKK bagus. Dia mampu kawal. Bila dia jadi Menteri Pertanian pun dia mampu kawal. Tapi bila sekarang dia jadi Perdana Menteri, kita harapkan yang lebih baik. Tapi sayang, 1000 kali sayang, dikelilingi oleh cap ayam. Itu saja. Jadinya support system yang berada pada Perdana Menteri itu sendiri tak cukup. Betul. Untuk dia bertindak bersendiri. Saya nakkan Datuk Seri Ismail Sabri ini bertegas. Look, saya Perdana Menteri, saya ketua. Kamu dengar ataupun letak jawatan. Tak boleh bertoleransi. Si Zuraida pula cakap minta appoint apa? Yalah. Tapi cerita je Zuraida pun apa dia punya apa minal lampir orang hutan buat malu je. Cakap orang hutan boleh bunuh orang, bodoh. Okey. Ayam. Jadinya sekarang ni conclusion daripada apa yang kita bincangkan sepanjang sejam ini, ya. Kita dah sejam? Dah sejam dah. Cukup kan? Dah sejam, cukup sejam dah. Okey, jadinya sekarang ni apa yang kita dapat simpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini? Iaitu kita nampak bahawa kesungguhan banyak perkara yang mana pertumbuhan kepada kaum India ni lebih banyak bergantung kepada situasi politik dalam negara. Betul. Dan juga kebanyakan daripada kaum India terhutang budi kepada Datuk Seri Mohamed Najib. Memang betul. Sebab kalau kita tengok bila Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, dia bantu semua. Kuil dia bagi sekolah-sekolah Tamil. And then masa tu bila Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, dalam kaum dia ni ada banyak etnik. Dia ada Telugu, dia ada Tamil, dia ada Malayali, dia ada Punjabi. Semua etnik dapat peruntukan. Semua etnik. Saya sebagai orang Telugu, saya buat engagement with Prime Minister di dekat Putrajaya.
Convention, di mana kita berjaya kumpul hampir dekat 200,000 orang Telugu. Okey. Live ke India. Okey, alright. So jadinya ya. Ada soalan daripada okey. Ini cerita dia daripada penonton-penonton kita. Ini daripada Wan Kores ya. Dari sudut politik kaum India, kenapa perlu ada pecahan yang agak banyak ya? Dalam BN saja sudah ada 2 parti, belum lagi gabungan parti-parti politik yang lain. Bagaimana parti-parti ini boleh memperjuangkan nasib kaum India di negara ini secara total dan holistik? Okey, jawapan saya mudah. Jawapan saya mudah. Saya minta kepimpinan MIC untuk menjemput semua pemimpin daripada Makam Sakti, IPF. Sebab kalau saya nak cakap cukup sensitif. Saya tahu puncanya, tapi saya tak boleh cakap sebab dia akan menjadi sensitif. Sangat sensitif. Sebab kita kaum India ni bila ada setengah isu ni kita tak boleh cakap. Betul. Sebab kita dalam ada 2 isu kita sensitif. Satu, bab agama kita sensitif. Bila kuil kita sensitif. Ya, betul. Bila bab kaum kita sensitif. Family, keturunan kita ada sensitif kat situ. 2 isu ni kalau kamu sentuh kita semua orang akan meletup. Jadi saya tak boleh sentuh isu tu. Tapi untuk kebaikan masa depan kaum India, saya minta Presiden Tan Sri Vigneswaran untuk menjemput semua ketua-ketua parti kaum India macam Makam Sakti, IPF, apa lagi, setahu saya lah IPF, Makam Sakti, itu je lah. Sebab kalau kita ikutkan banyak juga parti-parti politik dia. Parti Punjabi, parti Punjabi lah, semualah panggillah semua duduk sekali. Okey, kita bincangkan. Saya minta Presiden MIC ni untuk membincangkan bagaimana untuk melaksanakan 2 isu yang saya bincangkan tadi. Bagaimana untuk melaksanakan dan untuk merealisasikan 4 benda yang saya cadangkan tadi. Dapat 4 benda tu saja cukup lah. Cukup. Ya, saya cukup. Saya sehingga hari ini saya tak ada parti. Saya tak ada parti. Saya cuma penyokong tegar Barisan Nasional. Saya tak ada parti. Okey. Sekarang ni ada soalan lagi. Apakah jadinya empat kehendak tadi itu memang antara tuntutan utama daripada kaum India? Ya, kalau benda ni berlaku, saya yakin semua parti boleh duduk semeja dan akan menjadi satu komponen. Okey. Mereka perlu bincangkan isu. Okey. Alright. So jadinya ya, saya rasa yang kita dapat katakan daripada pertemuan kita pada hari ini iaitu kebanyakan memang memerlukan 4 perkara ini. Memang perlu, amat diperlukan. Ya. 4 perkara ini yang beritahu iaitu kalau nak ikutkan cuti di Bali 2 hari, pendidikan kepada pelajar-pelajar cemerlang, pendidikan percuma. Lepas tu pula jaminan pekerjaan kepada kaum India yang cemerlang, yang cemerlang tersebut okey, dan juga jaminan perumahan kepada mereka. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sebab macam ni, macam saya cakap lah, kita 7%. Bukan kita ni lemah, tetapi lemah ni berlaku bila berlaku perpecahan. Bila berpecah, sesuatu kaum tu akan lemah. Jadi kita perlu kena kuatkan balik. Kena diperkuatkan balik lah. Perlu bergabung, semua kena duduk satu meja. Jangan ingat jawatan saja. Jadinya kena perlu jangan ingat saya presiden saja. Semua pun presiden. Tapi biarlah sehati sejiwa demi untuk masa depan kita. Saya presiden, saya tak boleh duduk dengan sana. Tak boleh. Ego kena letak ke tepi. Berjuanglah untuk nusa dan bangsa. Janganlah berjuang untuk diri. Okeylah ya. Saya rasa itulah dia intipati kita perjuangan. Tak ada soalan lagi lah. Dah tak ada soalan lagi dah kan. Pasal tak ramai yang tengok. Tak ramai yang tengok cerita segmen ni. Okay. Tapi kita cubalah bawakan apa-apa juga
suatu input-input yang kita dapat ni ya, kita dapat sebarkan kepada kawan-kawan kita yang lain supaya kita dapat tahu. Okey. Dapat tahu kepada mereka. Terima kasih jugalah kepada saudara Ramesh kerana datang ya. Terima kasih jugalah kerana jemput saya, bagi saya peluang untuk meluahkan. Dah lama dah kita ni ya, sebab apa kadang-kadang kita ni pun kalau katakan tak ada dari sekarang kita Melayu dengan India pun kadang-kadang dia ada dia punya blind spot. Ya, betul. Kan kita ada kita punya blind spot kan. Kita tak menafikan ya. Kalau katakan dalam cerita antara kaum ni ya, kita akan ada kita punya blind spot. Kita tak tahu apa. Dan saya nak tambah satu. Sebenarnya negara Malaysia ni, rakyat Malaysia ni salah satu rakyat yang paling berjiwa kasih sayang tau. Kenapa? Kalau you tengok satu kemalangan di jalan raya, dengan spontan tau, terus tak bantu, tak kira semua. Saya bila kat luar negara tak peduli, gilah kan. Ya, betul. Ini Malaysia ni lain tau. Yes. Betul, jiwa Malaysia ni lain. Kita ada muhibah, semangat muhibah. Sebab tu bila kita ni jadi negara berbilang bangsa dan kaum, kita punya tahap kasih sayang tu lain. Ya, betul. Jadi sebab itulah sebab itulah kita panggil juga Saudara Ramesh datang ya. Terima kasih. Supaya kita dapat input yang terbaru, input yang terkini ya. Ada kata-kata terakhir kepada kawan-kawan kita? Saya yang dulu yang tertipu dengan Pakatan Anjing ni, kembalilah semula ke pangkalan jalan. Bersama kita pastikan Barisan Nasional kembali ke Putrajaya demi untuk membina negara yang maju seperti yang diimpikan oleh Perdana Menteri kita yang terdahulu, Tun Abdul Razak. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah ya. Salam satu Malaysia, salam keluarga Malaysia. Okey, baiklah sekian saja daripada kami buat masa ini ya. Sampai masa kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Bye.